Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu pembentangan berkumpulan bagi kursus PIMK 3043 pengajian akidah. Jadi kumpulan kami terdiri daripada Diana Kamilah binti Muhammad Ghafri, Nur Amira binti Muhammad Yusri iaitu saya sendiri dan juga Siti Mardiah binti Mahzan. Kami dari kumpulan 3 PISMP Pendidikan Islam 3 di bawah kelolaan pensyarah pembimbing iaitu Ustaz Muhammad Fauzan bin Abdul Wahid. Jadi berdasarkan soalan tugasan bagi tugasan 2 pembentangan berkumpulan ini iaitu kami akan menganalisis isu-isu semasa yang menyentuh sensitiviti umat Islam yang tidak menepati dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan memperincikan tindakan pihak berwajib, para alim ulama, masyarakat dalam menangani masalah ini di Malaysia. Justru isi kandungan pembentangan kami ialah yang terdiri daripada isu-isu semasa di Malaysia. Yang pertama, ajaran perjalanan mimpi yang terakhir. Yang kedua, isu pertukaran agama iaitu murtad. Dan yang ketiga, perbuatan sihir dan cara-cara mengatasinya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isu yang pertama iaitu isu ajaran perjalanan mimpi yang terakhir iaitu akronimnya PMYT yang dibawa oleh Sitah An-Nur. Pada bulan September tahun 2021, tahun lepas, negara kita telah digemparkan dengan satu ajaran yang menimbulkan keraguan kepada seluruh warga negara Islam Malaysia. Ajaran tersebut ialah ajaran PMYT ini yang dibawa oleh seorang wanita yang menggelar dirinya Sitah An-Nur, dikenali sebagai Sitah An-Nur. Ia satu ajaran yang sangat menyentuh sensitiviti Islam kerana dia berkait dengan isu akidah yang boleh menyesatkan masyarakat. Okey. Seperti yang kita dapat lihat dalam kereta akhbar ini, ada isu berkaitan dengan PMYT dalam radar, iaitu dalam radar pihak berwajib seperti PDRM, Polis Diraja Malaysia dan juga Jabatan Ahli Awal Agama Islam. Keratan yang kedua berkaitan dengan bersiap hadapi Perang Dunia Ketiga yang didakwa bahawa akan berlaku berdasarkan mimpi yang dialami oleh Sitah An-Nur sendiri. Baik, kita pergi kepada konsep ajaran sesat. Secara umumnya, ajaran sesat bermaksud ajaran yang dibawa oleh tidak kiralah orang Islam ke ataupun bukan Islam bila dia mendakwa bahawa ajaran tersebut adalah ajaran Islam tapi sebenarnya bukan daripada agama Allah, bukan berdasarkan agama Allah sendiri. Malah bercanggah dengan Islam dan juga dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Secara khusus pula, ajaran sesat bermaksud ajaran baru dalam kalangan masyarakat. Ajaran baru ataupun amalan barulah, kita boleh katakan amalan baru juga, seperti unsur-unsur bid'ah, ajaran baru macam ajaran yang menyeleweng. Tapi yang seperti kita tahu pun, berdasarkan Imam Syafi'i berkata bid'ah pun terbahagi kepada dua, iaitu bid'ah hasanah dan juga bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah ialah bid'ah ataupun perkara baru yang diwujudkan setelah wafatnya Rasulullah, tetapi yang boleh membawa kepada memberikan pahala kepada kita sebagai satu amalan baharu kepada kita yang tidak bercanggah dengan hukum Islam. Tapi bid'ah dhalalah adalah perkara baru yang diwujudkan tetapi sangat bertentangan dengan hukum dan juga syariat serta akidah Islam. Dan punca ajaran sesat adalah pentafsiran yang salah, tidak kira daripada Al-Quran ataupun hadis ataupun pandangan-pandangan ataupun kata-kata ulama sendiri, tidak kira daripada aspek akidah, fiqh maupun akhlak. Dan pengikut ajaran sesat akan dianggap kafir ataupun murtad kerana berdasarkan berdasarkan dalil dari surah Ali Imran ayat ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima agama itu daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak termasuk golongan yang rugi. Jadi kita boleh nampak
ajaran sesat ini, bila kita kurang ilmu dalam diri, kita akan mudah terikut dengan ajaran sesat, sekaligus akan mendapat kemurkaan daripada Allah pada hari akhirat nanti. Agama yang kononnya kita sangkakan agama yang benar tersebut merupakan agama yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Baik. Seterusnya kita pergi kepada contoh-contoh dakwaan yang dikeluarkan oleh PMYT, Perjalanan Mimpi yang Terakhir, dan juga hujah-hujah bagi menangkis dakwaan-dakwaan tersebut. Dakwaan pertama adalah berkaitan dengan Siti An-Nur mengatakan bahawa dia berhubung secara terus dengan Allah, malaikat dan juga Rasulullah. Hal ini sebenarnya berhubung secara terus ini ada disebut dalam ajaran Islam, agama Islam, iaitu istilahnya adalah istilah yaqazah, yang mana dari segi bahasa ialah jaga, sedar, bukan dalam keadaan mimpi. Keadaan jaga, sedar dan bukan dalam keadaan mimpi. Dan yaqazah dalam istilah pula bermaksud bertemu ataupun berjumpa dengan ruh Rasulullah SAW dalam keadaan jaga, iaitu bukan mimpi, dalam keadaan sedar, dan ia merupakan satu karamah bagi wali-wali Allah. Yaqazah ni ia adalah satu perkara yang mungkinan, iaitu mungkinat, iaitu perkara yang harus boleh jadi kepada umat Islam, terutamanya wali-wali Allah lah, para awliya, alim ulama. Seperti yang kita tahu, alim ulama pada zaman selepas wafatnya baginda, masih ada sahabat, tabi'in. Mereka inilah yang sering berlaku ataupun menghadapi yaqazah. Tapi pada zaman kita, akhir zaman kini, sangat-sangat akhir zaman kini, sukar untuk kita temui para wali yang betul-betul menghadapi yaqazah dan boleh diambil hujah-hujah mereka ataupun amalan-amalan mereka tersebut. Yaqazah yang berlaku kepada para rasul dan nabi boleh juga dikenali sebagai satu bentuk mukjizat. Tapi pada wali-wali Allah, ia adalah satu karamah. Antara hukum suruhan ataupun larangan daripada yaqazah yang telah dialami itu, dan hukum-hukumnya adalah sunat, iaitu boleh dijadikan sebagai kelebihan beramal, fadailul amal, dan juga harus, iaitu yang menandakan bahawa amalan yang kita lakukan itu dibenarkan oleh Allah dan dibolehkan dalam Islam, tak bercanggah dengan akidah ataupun syariat Islam. Tapi yaqazah ini tak akan menunjukkan sesuatu amalan tersebut ataupun satu perbuatan atau perkara itu halal dan haram, kerana syariat halal dan haram telah pun tertutup setelah wafatnya Rasulullah, setelah berhentinya wahyu, penurunan wahyu kepada Rasulullah. Jadi yaqazah itu sekadar fadailul amal dan juga membantu kita dalam mengetahui kebenaran sesuatu amalan tersebut sahaja. Berbeza dengan ijtihad. Kalau ijtihad, pemikiran yang mendalam, pendidikan yang mendalam untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun isu-isu berkaitan dengan hukum akidah dan fiqh dan sebagainya. Tapi yaqazah ini adalah dalam bentuk berjumpa dengan Rasulullah secara sedar. Berbeza. Baik, isu yang kedua adalah ataupun dakwaan kedua, dakwaan mengenai mimpi Siti An-Nur, mimpi perjalanan terakhir sebagai panduan umat Islam. Mimpi yang dialaminya itu adanya memberitahu tentang bagaimana situasi ataupun keadaan dalam syurga, dalam neraka. Yang mana kita tahu mimpi yang benar yang boleh dijadikan sumber hukum adalah mimpi para nabi dan rasul sahaja. Yang ketiga, sesiapa yang menghalang
boleh dicabut nyawa oleh Allah. Siapa sahaja yang menghalang dakwahnya, kata dakwahnya tersebut. Jadi di sini secara jelas ataupun sudah terang lagi bersuluh, ancaman yang diberikan kepada masyarakat itu berunsurkan tak benarlah, kerana ajal maut kita terletak di tangan Allah, bukannya di tangan dia. Sekiranya dia merupakan seorang Nabi, berkemungkinan kita boleh ikutlah. Tapi kita tahu Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi selepas baginda. Jadi sebarang ancaman yang dikeluarkan oleh oleh Siti An-Nur itu berunsur palsu ataupun auta, hanya untuk menggemparkan masyarakat pada waktu itu, kerana tahun lepas kita masih dalam tempoh pandemik, jadi boleh meningkatkan kegusaran, kegelisahan dalam diri masyarakat Islam. Yang keempat, ramalan huru-hara hari kiamat dan perang dunia ketiga. Siti An-Nur mengatakan bahawa dia tahu bila tarikh kematian dirinya, anak-anaknya dan juga suaminya akan berlaku. Kita sedar bahawa ajal di tangan Allah. Kita tidak akan tahu bila kita akan mati. Kita pun tidak tahu bilakah kiamat akan datang. Tapi kita pasti bahawa kematian dan kiamat akan terjadi. Cuma tarikhnya tidak akan diketahui oleh setiap hamba Allah. Jadi itu adalah suatu dakwaan yang salah, dan kemudian perang dunia ketiga juga didakwakan oleh Siti An-Nur, di mana dia menyeru semua masyarakat untuk mengikutinya kerana dia merupakan ketua bagi perang dunia ketiga nanti untuk mencari Imam Mahdi, dan dia sendiri menjangka meramal bahawa perang dunia ketiga akan bermula di Sabah. Yang mana janganlah satu ramalan digembar-gemburkan untuk memberi kerisauan kepada masyarakat. Seterusnya, tindakan semua pihak dalam menangani ajaran PMYT, perjalanan mimpi yang terakhir. Baiklah, tindakan untuk pihak yang pertama ialah pihak berwajib, pihak polis ataupun Polis Diraja Malaysia, PDRM, mereka bertindak dengan mengesan individu yang terbabit dengan ajaran PMYT ini. Yang kedua, Jabatan Agama, Hal Ehwal Agama dan juga JAKIM, setelah Siti An-Nur dan juga para pengikutnya ditahan, mereka diberikan pendidikan Islam yang lebih mendalam, di samping memberikan kaunseling kepada mereka, sesi kaunseling. Yang kedua, alim ulama. Alim ulama telah mengeluarkan fatwa, dan alim ulama ini juga boleh dikatakan kepada ustaz-ustazah, para penceramah, imam-imam masjid dan sebagainya. Mereka boleh memberi hujah yang benar bagi menangkis dakwaan-dakwaan Siti An-Nur sebagai penerangan kepada masyarakat untuk mengetahui yang mana hak dan mana yang batil. Yang ketiga, masyarakat sendiri. Masyarakat perlulah menerima ilmu daripada pihak yang benar. Jika kita mahu mendalami ilmu agama, carilah pihak yang benar-benar ataupun berautoritilah dalam profesionalnya, iaitu imam masjid, alim ulama, mufti, ustaz-ustazah di sekolah, ketua kampung untuk menyatakan ataupun mencari ilmu baharu. Yang kedua, cakna tentang isu yang menyentuh sensitiviti agama. Betul, ambil prihatin akan isu yang meragukan. Tiba-tiba ada ajaran yang kita rasa mengganggu ketenteraman masyarakat sekeliling ataupun menggugat akidah kita, maka boleh beri aduan kepada golongan-golongan yang betul, yang benar, jalan yang benar, seperti PDRM,
Jabatan Agama, JAKIM, Hal Ehwal Agama, Hal Ehwal Agama Negeri, ketua kampung, imam masjid, ustaz-ustazah, para penceramah kita, Ustaz Zaidrus, Ustazah Asma Harun dan sebagainya, untuk memaklumkan berkaitan dengan isu ataupun ajaran yang menyesatkan, supaya lagi cepat kita menangkis ataupun menghalang daripada penyebaran ajaran tersebut berlaku, lagi ramailah akidah umat Islam yang terjaga dan terjamin keselamatannya. InsyaAllah. Okey, baik. Itu saja daripada saya. Kemudian serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amirah binti Muhammad Yusri akan menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi, iaitu Diana Kamilah, yakni berdasarkan soalan yang diberikan, iaitu kemukakan isu-isu yang menyentuh sensitiviti umat Islam dan tidak menepati dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan memperincikan tindakan pihak berwajib, para alim ulama dan juga masyarakat. Justru di sini saya datangkan satu isu yang sebenarnya perkara ini sangat sensitif di kalangan umat Islam, dan perkara ini sebenarnya telah berlaku sejak tahun 2014 lagi, di mana sehingga kini isu ini masih lagi memenuhi keratan-keratan akhbar. Jadi isu yang saya bawakan ini ialah isu pertukaran agama atau lebih mudah dipanggil sebagai murtad. Jadi pertama sekali, mengapa isu ini dianggap sensitif dalam kalangan umat Islam? Hal ini adalah kerana sebahagian orang bukan Islam mempersoalkan mengenai autoriti dan kewajaran orang Muslim, terutamanya dalam isu murtad ini. Jadi hal ini jelaslah mengganggu serta menjejaskan keutamaan agama Islam yang secara umumnya diketahui bahawa Islam ini merupakan agama persekutuan. Okay, tambahan lagi, kemunculan isu-isu sensitif ini secara tidak sedar akan menyebabkan berlakunya kerapuhan dan juga keruntuhan sesebuah masyarakat. Seterusnya, terlebih dahulu saya datangkan definisi murtad atau apakah sebenarnya yang dipanggil sebagai murtad ini. Okay, murtad ini dari segi bahasa merupakan perkataan dasar bahasa Arab yang merupakan isim masdar daripada perkataan irtadda, yartaddu, irtidadan, iaitu yang membawa maksud beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Namun menurut Ibnu Faris dalam kitabnya iaitu Mu'jam Maqayis Al-Lughah, beliau berkata asal perkataan ini adalah ra' dan dal, iaitu yang membawa maksud kembali pada sesuatu, dan dinamakan murtad kerana seseorang itu kembalikan jiwanya kepada kekufuran. Jadi atas asas inilah murtad adalah gelaran bagi yang kembali pada kufur. Okay, manakala dari segi istilah, iaitu dari segi perundangan, murtad ini didefinisikan sebagai beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama lain ataupun anutan lain. Jadi perkataan murtad ini juga merupakan isim fa'il kepada pelaku murtad. Okay, baiklah, seterusnya kita lihat pula apakah pendapat para ulama mengenai definisi murtad ini. Pertama sekali, menurut mazhab Hanafi, murtad ialah ibarat daripada kembali daripada iman kepada kekufuran. Manakala menurut mazhab Maliki, murtad ini ialah orang Islam yang kufur dengan nyata, sama ada dengan perkataan ataupun dari segi perbuatan yang mengandungi kekufuran. Okey, dari segi pendapat mazhab Syafi'i pula mengatakan bahawa murtad ini ialah memutuskan Islam dengan niat atau ucapan kufur atau dengan perbuatan, sama ada perkataannya secara mengejek, ingkar atau dengan iktikadnya. Okey, akhir sekali menurut mazhab Hambali, murtad ini adalah siapa yang kufur dengan sukarela walaupun sudah mumayyiz selepas Islamnya dengan perkataan mahupun iktikad mahupun ragu ataupun syak wasangka tentang Islam, walaupun secara bergurau dan walaupun keislamannya dipaksa dengan cara sebenar. Itulah definisi murtad daripada para alim ulama yang berbagai mazhab. Okay. Oleh itu, setelah meneliti kesemua pendapat fuqaha mengenai murtad ini, kita dapat simpulkan bahawa murtad ni ialah keluar daripada Islam, sama ada melalui pengisytiharan dengan ucapan, perbuatan ataupun niat. Dan keluar tersebut sama ada secara bergurau, ingkar ataupun secara iktikad. Okay, namun takrif secara keseluruhannya seperti yang dinukilkan daripada kitab Uqubah Al-Idam hal 349,
menyebut murtad ini ialah seseorang Islam secara pilihan dengan Islamnya telah memutuskan untuk keluar sama ada dengan ucapan, perbuatan ataupun i'tikad atau meragui apa yang telah dimaklumi dalam agama secara darurat. Tambahan lagi, isu murtad ini sememangnya ulama sudah pun sependapat bahawa hukumnya adalah haram dan jauh sekali daripada konsep bid'ah disebabkan perkara ini memang tidak boleh diterima sejak dahulu lagi. Seterusnya kita lihat pula apakah punca atau faktor berlakunya murtad ini. Pertama ialah yang boleh dikatakan punca atau faktor utama isu murtad di Malaysia ini ataupun punca yang besar isu murtad di Malaysia ini semakin berleluasa sehingga kini, dan ia adalah kerana adanya pengaruh terhadap fahaman pluralisme atau pluralisme yang menekankan konsep kebebasan beragama. Justru apabila kita berbicara mengenai fahaman ini, baru-baru ini telah mendidih hangat di media-media sosial dengan isu ucapan selamat Hari Agama Sedunia oleh seorang individu penting NGO negara ini. Namun iaitu mantan ketua wanita NGO Pro DAP itu akhirnya memohon maaf dan menarik balik muat turun status beliau di laman muka buku iaitu Facebook. Tambahan lagi, pada penghujung Disember lepas pula tularnya video seorang pemimpin pembangkang yang juga merupakan ahli Parlimen Muar berkaitan video santai ucap selamat sambutan perayaan Christmas dengan seorang tokoh muda di APD Selangor. Justru fenomena ini memandang mudah soal akidah seakan telah menjadi satu budaya dalam masyarakat kini, terutamanya anak-anak muda negara ini. Kita lihat sahaja buktinya bagaimana dahsyatnya da'i popular atau pendakwah popular iaitu Ustaz Azhar Idrus diserang oleh netizen apabila beliau menasihatkan anak-anak muda dalam isu membersihkan rumah ibadah agama lain. Jadi penyakit ini secara tidak sedar, secara halus sedang mewabak dan bernanah dalam masyarakat. Jika tidak dibendung, maka lebih ramai mangsa dalam kalangan kelompok anak muda ini akan menjadi seorang yang jahil. Jadi kesan berangkai fahaman ini secara tidak langsung telah mengakibatkan masyarakat Islam mula menjauhkan diri daripada ilmuwan-ilmuwan Islam. Dibantu lagi dengan dunia langit terbuka iaitu masyarakat yang ingin membebaskan diri daripada sumber autentik Islam. Seterusnya, isu murtad ini telah diketengahkan kerana adanya usaha yang menyokong perkara di atas dasar kebebasan beragama demi kepentingan masing-masing. Namun secara tidak sedar, jika diletakkan atas konsep akidah, kebebasan beragama ini adalah satu ideologi yang menyeleweng iaitu pluralisme, di mana fahaman ini memegang konsep bahawa semua manusia mempunyai hak untuk memilih agama yang mereka suka, yang mereka ingin anuti. Bagi mereka semua agama ini adalah sama, iaitu merujuk kepada satu Tuhan. Maka di sini sudah jelas terang lagi bersuluh bahawa fahaman ini amat bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Oleh yang demikian, kandungan yang terkandung dalam fahaman pluralisme ini telah mewujudkan desakan agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut Islam di Malaysia. Dalam isu murtad ini, seperti kes Lina Joy yang di mana nama asalnya iaitu Azlina Jailani, iaitu golongan Islam liberal di Malaysia antara yang mendesak agar penganut Islam diberikan hak untuk murtad dari agama Islam tanpa sebarang tindakan undang-undang dan tanpa tertakluk kepada keputusan mahkamah syariah. Jadi bagi kelompok Islam liberal yang jahil ini, mereka berhujah bahawa hak untuk murtad menurut mereka adalah kebebasan beragama yang juga diakui oleh Al-Quran. Itu adalah hujah mereka. Mereka menyalah tafsirkan ayat Allah yang berbunyi, firman Allah yang berbunyi, mafhumnya tidak ada paksaan dalam agama, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 256. Sedangkan menurut tafsiran ulama tafsir yang muktabar, ayat di atas hanya terpakai bagi orang yang bukan Islam, iaitu mereka tidak harus dipaksa untuk menganut Islam kecuali dengan kerelaan mereka sendiri. Namun ada pun bagi penganut Islam ini, maka mereka wajib beramal dengan segala tuntutan Islam, termasuklah tuntutan memelihara akidah dan juga iman. Oleh itu kita dapat lihat kini bahawa fahaman pluralisme inilah sebenarnya yang menjadi punca terbesar kepada pertambahan bilangan orang Islam yang murtad. Kerana itulah isu ini amat sensitif bagi umat Islam pada masa kini. Seterusnya, faktor yang kedua ialah faktor percintaan ataupun perkahwinan yang melibatkan berlainan agama.
tidak dapat dinafikan bahawa kini terdapat banyak percintaan yang berlaku antara dua agama yang berbeza, yang berlainan, di mana terdapat remaja yang terjebak dalam amalan percintaan antara non-Muslim. Akan tetapi perkara yang cukup menyedihkan ialah apabila remaja itu sendiri ada ataupun mempunyai pendidikan agama yang secukupnya, namun akibat daripada masalah percintaan ini, mereka terjebak dalam gejala murtad ini. Lantaran itu, perkara yang lebih menyedihkan lagi ialah apabila mendapati bahawa remaja yang terlibat ini merupakan remaja yang cukup kasih sayang, terpelajar dan juga seorang yang menutup aurat dengan sempurna. Yang ini bukannya remaja yang calang-calang, bukannya remaja yang liar, yang tiada arah dan tujuan. Sebagai contohnya kisah Aisyah Bukhari yang kini sudah sepi dan semakin dilupakan, iaitu di mana keengganan teman lelakinya untuk memeluk agama Islam telah membawa kepada kemelut isu murtad ini. Seterusnya, gejala murtad juga berlaku disebabkan faktor perkahwinan. Sama ada lelaki bukan Islam atau wanita bukan Islam ingin berkahwin dengan pasangan hidup mereka yang beragama Islam. Jadi akibat perasaan cinta yang membara di dalam hati sanubari itulah seseorang itu sanggup menggadaikan maruah agama demi cinta yang sebegini. Misalnya, sebagai contoh, kisah Lina Joy atau nama sebenarnya yang saya katakan tadi, Azlina Jelani, yang menyatakan hasratnya untuk berkahwin dengan seorang pemuda India beragama Kristian dan meminta untuk didaftarkan perkahwinan tersebut untuk mengesahkan perkahwinan beliau. Selepas berkahwin dengan seorang Kristian, beliau memohon untuk mendaftarkan perkahwinannya, akan tetapi tidak dibenarkan kerana di dalam kad pengenalan masih tertulis bahawa beliau adalah seorang yang beragama Islam. Namun Lina Joy ini berusaha untuk menghilangkan perkataan agama Islam tersebut dengan membuat permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Oleh demikian, melalui perkahwinan ataupun percintaan yang melibatkan dua agama yang berbeza juga merupakan salah satu faktor mengapa lebih ramai umat Islam yang keluar dari agama Islam, sehingga ke hari ini justru bukanlah semua hubungan dua agama itu berakhir dengan perkara ini. Namun ada juga yang dapat mengekalkan diri sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang bergelar umat Islam. Seterusnya, kita bergerak kepada faktor yang ketiga, iaitu akibat daripada ilmu tauhid yang diajarkan oleh mereka yang tidak mahir dalam ilmu tersebut. Jadi perkara ini juga adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada mengapa berlakunya murtad sehingga kini. Oleh yang demikian, ia akan membawa mengapa ilmu tauhid yang diajarkan oleh mereka yang tidak mahir dalam ilmu tersebut ini boleh menyebabkan berlakunya lebih banyak isu murtad. Hal ini demikian kerana ia akan membawa kepada kurangnya keberkesanan yang mendalam terhadap jiwa anak muda, terhadap pembelajaran ilmu tauhid ini, terhadap jiwa anak muda lah khususnya, kerana pendidikan itu bermula daripada awal kanak-kanak. Tambahan lagi, ia akan menjadi lebih parah apabila ilmu ini diajarkan, ilmu tauhid ini diajarkan oleh mereka yang tidak berpegang kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, faktor yang keempat ialah faktor persekitaran yang mendesak. Jadi perlu kita sedari pada masa kini bahawa taktik menyelewengkan akidah umat Islam itu kini kebanyakannya menggunakan kaedah yang licik serta sukar dikesan jika tidak diperhalusi dengan lebih mendalam. Selain menjadikan golongan miskin serta golongan remaja sebagai sasaran, golongan golongan kafir ini juga menjadikan golongan peniaga yang terdesak untuk menggunakan wang sebagai sasaran mereka untuk mengganggu akidah umat Islam. Perkara ini berlaku kerana kesempitan hidup yang membelenggu, terutama krisis ekonomi dan kewangan, sehingga mereka terpaksa memohon bantuan daripada badan-badan bukan Islam, apatah lagi apabila disyaratkan dengan tipu daya serta kata-kata yang manis seolah-olah mereka prihatin dan cakna kepada golongan marhim ini. Misalnya, baru-baru ini kira-kira 300 hingga 400 peniaga Islam di sekitar Muar turut dikuatiri terpengaruh dengan tawaran pihak tertentu yang bertujuan untuk memesongkan akidah mereka, untuk membuat mereka berpindah agama lah. Di mana pihak tersebut menawarkan secara percuma bantuan kewangan sehingga mencecah RM50,000 kepada peniaga Islam yang gagal membayar hutang tailong ataupun hutang along, dengan syarat mereka perlu mengisi borang yang disediakan
oleh pihak berkenaan. Jadi kebanyakan peniaga ini terbabit berhutang dengan alus sekitar RM15,000 bagaimanapun disebabkan kadar faedah yang tinggi iaitu sehingga 15 hingga 30% yang dikenakan secara harian yang menyebabkan hutang mereka meningkat secara mendadak. Sehingga boleh mencecah sehingga RM50,000 dalam masa beberapa bulan sahaja. Jadi pihak-pihak tertentu ini cuba merosakkan akidah umat Islam ini sebenarnya disyaki mempunyai hubungan dengan Along. Hal ini kerana mereka boleh mengesan siapakah peminjam yang gagal membayar hutang Along ini. Meskipun pihak itu tidak memaksa mereka untuk menukar agama daripada agama Islam kepada agama Kristian, namun lambang salib pada borang berkenaan telah menimbulkan keraguan di hati peminjam-peminjam tersebut. Jadi sekiranya mereka menerima tawaran ini dan mengisi borang tersebut, maka dikuatirilah akidah mereka itu akan rosak. Jadi inilah antara perancangan halus yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam usaha untuk merosakkan akidah umat Islam. Dan melalui kaedah inilah lama kelamaan sedikit demi sedikit lebih ramai umat Islam yang tertarik hatinya untuk meninggalkan Islam dan masuk ke dalam agama lain kerana bagi mereka agama lain ini lebih mudah dan lebih memberi kesenangan kepada mereka. Kita bergerak kepada faktor yang terakhir. Berlakunya murtad ini ialah apabila mu'allaf yang baru memeluk Islam gagal memperoleh bimbingan yang berterusan. Seperti yang kita sedia maklum, dipanggil saudara baru iaitu seorang mu'allaf yang memeluk Islam ini adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan kemudahan dan simpati dari saudara sesama Muslim. Golongan ini bukan sahaja tidak mendapat pembelaan, namun pada hakikatnya golongan ini bukan sahaja tidak mendapat pembelaan daripada umat Islam, akan tetapi mereka dibiarkan hidup tersisih. Apa yang mereka pelajari tentang Islam ini jauh berbeza dengan hakikat yang terpaksa mereka hadapi, di mana persaudaraan yang ditekankan oleh Islam kononnya tidak membezakan penganutnya, yakni setiap umat Islam adalah bersaudara dan kemuliaan sebenar adalah atas dasar keimanan, ketakwaan serta ketinggian akhlak. Namun ia berbezalah pada hakikatnya, iaitu kewujudan saudara baru ini dianggap sebagai satu kelompok individu asing terpisah daripada umat Islam yang lain. Jadi mereka diberikan pelbagai gelaran dan panggilan yang boleh menyebabkan berlakunya diskriminasi antara mereka dengan umat Islam yang lain. Sama ada perkara ini disedari ataupun tidak, sebaran ini sebenarnya menyebabkan perasaan merendah diri dalam kalangan mu'allaf ini ataupun saudara baru ini menjadi semakin kuat. Dan akhirnya mereka akan bergaul dan bercampur sesama mereka sendiri dan menyebabkan integrasi serta komunikasi mereka ini dengan umat Islam lama kelamaan akan terputus. Jadi apabila keadaan ini berlaku, ia menyebabkan seseorang saudara baru itu mudah hanyut dan membawa haluan diri masing-masing. Jadi di sini sebenarnya masyarakat Islam seharusnya membimbing, memandu dan memimpin mereka agar akidah yang baru bertunas itu dapat bertapak serta membentuk tapak yang kukuh di dalam hati mereka tanpa mendapat bimbingan di dalam hati mereka. Jadi apabila mereka ini tidak mendapat bimbingan yang sempurna, maka mu'allaf ini ataupun saudara baru ini akan terus tersisih daripada masyarakat Islam serta lama kelamaan menjadi jahil tentang agama Islam. Di mana apabila mereka dibiarkan tanpa usaha susulan untuk membantu dan membimbingnya, maka akan menyebabkan mereka mudahlah hanyut dibawa oleh arus perubahan serta perkembangan persekitarannya. Di mana ada di antara mereka masih lagi beragama Islam tetapi mengamalkan cara hidup yang tidak Islami. Namun bagi golongan yang berputus asa dengan keadaan dirinya, maka mereka akan mengambil tindakan luar jangkaan, iaitu untuk keluar daripada agama Islam. Oleh demikian, daripada kesemua faktor yang menyebabkan berlakunya pertambahan umat Islam yang murtad itu, kita dapat lihat bahawa perkara ini sebenarnya berpunca dari diri kita sendiri yang tidak mengambil cakna tentang perkara-perkara ini. Justru pihak berwajib, para alim ulama dan masyarakat Islam itu sendiri perlu memainkan peranan untuk menangani isu ini dari terus berleluasa. Jadi antara tindakan yang boleh dilaksanakan oleh pihak berwajib ialah menyusun semula silibus pengajaran dan pembelajaran di peringkat rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi, di mana umum mengetahui bahawa bagi melahirkan individu yang berkepribadian unggul, yakni yang mempunyai kefahaman dan ketetapan yang teguh dalam beragama, iaitu bagi memahami Islam dengan lebih mendalam, kita perlulah mendidik mereka sejak dari kecil. Kata pepatah, melentur bulu ialah dari rebungnya. Tambahan lagi, sistem pendidikan ini merupakan satu wadah
yang penting untuk membangunkan sesuatu masyarakat dalam kehidupan. Tanpa pendidikan seseorang itu akan mudahlah terpengaruh dengan persekitaran mereka. Jadi keadaan ini juga dapat dilihat dalam gejala murtad. Jadi pihak yang bertanggungjawab wajarlah memperhalusi lagi sistem pendidikan di negara kita. Kerana kita dapat lihat sendiri, bukan semua institusi pengajian menekankan pembelajaran akidah. Meskipun di peringkat sekolah rendah terdapat mata pelajaran yang mempelajari tentang ilmu akidah ini, namun pembelajaran ini tidak lagi diteruskan apabila mereka mula melangkah ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi, di mana silibus pembelajaran mula mengasingkan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran yang lain, di mana nanti mereka pelajar ini berhak memilih mata pelajaran yang mereka ingin pelajari. Sebagai contoh, pelajar institusi tinggi yang mengambil kos kejuruteraan, mereka tidak akan didedahkan lagi dengan mata pelajaran agama. Sedangkan kita tahu bahawa mata pelajaran agama itu adalah satu perkara yang perlu, penting, wajar dan boleh dikatakan wajib untuk dipelajari oleh setiap yang bergelar Muslim, tidak mengira usia. Justru pihak berwajib perlu menyedari hakikat bahawa undang-undang sahaja tidak boleh menyelesaikan masalah murtad yang berlaku sekarang. Sebaliknya, pendidikan agama perlu dimapankan bagi memulihkan akidah umat Islam bermula daripada usia muda lagi. Selain itu, kewujudan sekolah-sekolah agama juga sekurang-kurangnya dapat membantu mengurangkan penyebaran gejala murtad ini. Justru di sini guru-guru agama di sekolah lah yang mempunyai tanggungjawab yang berat dalam menjelaskan apa itu keburukan murtad kepada murid-murid. Selain itu, para alim ulama juga boleh mengambil tindakan sewajarnya bagi membanteras isu murtad ini, yakni dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang jelas berkenaan dengan fahaman pluralisme agama yang banyak menyumbang kepada pertambahan bilangan umat Islam yang murtad. Jadi berikutan dengan itu, Fatwa Negeri Selangor ada mengeluarkan fatwa di mana kandungannya terdiri daripada yang pertama, mana-mana bahan terbitan yang berunsurkan pemikiran fahaman yang menyeleweng hendaklah diharamkan dan boleh dirampas. Selain itu, kandungan yang kedua adalah dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia iaitu SKMM, hendaklah menyekat laman-laman sesawang yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum syarak. Akhir sekali, masyarakat juga boleh menangani isu penularan murtad ini melalui cara mengadakan kempen di mana dalam kempen tersebut perbanyakkan aktiviti yang menyentuh tentang akidah umat Islam, iaitu yang mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah. Hal ini agar dapat memberi kesedaran kepada setiap lapisan masyarakat. Sebagai contoh, mengadakan ceramah mengenai topik azab Allah bagi orang yang murtad. Dengan itu kita ketahui bahawa semua manusia ini jika diceritakan mengenai azab Allah yang pedih itu, sudah tentu semua akan berasa gerun dan menjadi insaf walaupun seketika waktu. Namun perkara ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan dapat membuka mata hati masyarakat umum di luar sana untuk tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak. Namun sudah tentu tidak semua masyarakat akan melibatkan diri dalam kempen itu. Akan tetapi kita boleh menggunakan pelbagai kaedah lain untuk menyebarkan kebenaran ini, yakni sebagai contoh melalui laman-laman sesawang atau laman-laman sosial yang sering menjadi tumpuan masyarakat kini. Selain itu, perlu juga kita ketahui bahawa gerakan misioneri ini sebenarnya telah mula memasuki sekolah-sekolah agama. Oleh itu, pihak sekolah dan masyarakat perlu berganding bahu dalam menangani isu ini, iaitu dengan mengawasi pelajar-pelajar supaya berhati-hati dengan dakwah daripada golongan ini. Jadi melalui kaedah guru menceritakan tentang murtad dari segi kacamata Islam, itu merupakan salah satu cara awal untuk menyekat gejala murtad dari meresap masuk di sekolah-sekolah dan dari disebarkan kepada anak-anak muda. Oleh itu, semoga dengan segala usaha yang dikemukakan sebentar tadi dapat sama-sama menyumbang dalam membanteras isu yang telah memberikan sensitiviti yang tinggi terhadap umat Islam, iaitu isu murtad. Saya kira itu sahaja daripada saya. Saya menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Siti Mardiah. Isu yang ketiga ialah sihir, yang merupakan salah satu penyelewengan akidah dan bercanggah dari pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi perbincangan yang seterusnya adalah mengenai isu semasa yang ketiga yang berlaku di Malaysia, iaitu antaranya adalah
perbuatan sihir, di mana perbuatan sihir ini merupakan salah satu punca penyelewengan akidah dan sangat terpesong daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita masuk kepada apakah itu sihir melalui definisi, kaedah sihir dan matlamat. Jadi sihir ini merupakan salah satu perubahan tingkah laku, emosi maupun apa jua tindakan yang datang secara tiba-tiba dan luar biasa. Apatah lagi apabila ia menyebabkan kerenggangan hubungan keharmonian suami isteri dalam rumah tangga yang sering dikaitkan dengan perbuatan ilmu sihir ini juga. Jadi selain daripada kerosakan ataupun keruntuhan hubungan suami isteri, sihir juga banyak berlaku dari segi perniagaan, di mana mereka ni sering cemburu dan iri hati terhadap perkembangan dan untuk menjatuhkan mereka menggunakan sihir. Ini adalah salah satu isu-isu yang berlaku di Malaysia, iaitu isu mengenai sihir inilah. Okey, pada hakikatnya isu sihir ini terdapat pelbagai kaedah sihir yang boleh dilakukan seperti amalan santau sama ada menggunakan angin. Ya, di mana angin ini dimasukkan ke dalam makanan ataupun minuman ataupun melalui kaedah tradisional, iaitu apabila kepunyaan individu tersebut diambil, jadi mereka sihir ini digunakan dengan menggunakan rambut, gambar, pakaian ataupun apa sahaja untuk diasapkan. Seterusnya itu merupakan kaedah sihir dan seterusnya pergi kepada matlamat. Okey, apakah matlamat sihir ini? Sihir ini hanyalah salah satu tujuan, iaitu untuk memastikan si mangsa ini menderita dan ada kalanya boleh menyebabkan kematian. Okey, apapun yang dilakukan oleh pengamal sihir ini adalah salah satunya disebabkan sifat iri hati, dengki dan juga cemburu di atas kemewahan ataupun kebaikan orang lain. Dengan itu banyaklah digunakan sihir seperti tadi di dalam perniagaan, di dalam berumah tangga dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada isu perbuatan sihir yang ada di Malaysia. Okay, sebelum itu Dr. Zahid, iaitu merupakan doktor perubatan Islam, memberi pandangan mengenai sihir, perbuatan sihir, iaitu sihir itu boleh disampaikan melalui angin, makanan, minuman, sentuhan badan, berpelukan dan bersalaman, tepukan, perbualan jarak jauh seperti menerusi telefon, pandangan mata serta melalui asap rokok. Okey, ini melalui pandangan Dr. Zahid, banyak cara ataupun kaedah yang dilakukan oleh para penyihir untuk menyihir orang yang ditarget untuk disihir. Okey, di mana melalui kaedah-kaedah inilah mereka cuba untuk melakukan perbuatan sihir itu. Jadi antara perbuatan-perbuatan ini seseorang boleh mengetahui ataupun mengetahui kehadiran perbuatan sihir itu, terutamanya melalui penyakit, dan antara kesan yang kesan daripada perbuatan sihir memperoleh penyakit lah. Penyakit seperti kalau di dalam perniagaan, kedai diletakkan perkara-perkara yang seperti mengambil air mayat dan sebagainya. Okey, ya, antara perbuatan sihir ini sangat dilarang oleh Islam dan ditegah kerana ia tidak mendatangkan kebaikan antara dua-dua pihak, di mana firman Allah SWT yang memberitahu bahawa terdapatnya kaedah ataupun terdapatnya kaedah melalui perbuatan sihir ini, yang di mana di dalam surah Al-Falaq ayat keempat, firman Allah yang bermaksud, dan daripada kejahatan tiupan-tiupan ahli sihir pada simpulan sihir. Okey, untuk isu perbuatan sihir ini kita dapat lihat antaranya yang familiar, yang popular di Malaysia adalah sihir terhadap hubungan dalam rumah tangga, iaitu hubungan suami isteri.
Perkara ini jelas disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang bermaksud mereka menggunakan sihir untuk menceraikan antara seseorang dengan isteri. Ini salah satu faktor yang disebut adalah sifat cemburu ataupun seseorang yang tidak dapat memiliki seseorang untuk berkahwin dan ingin untuk mendapat, dan dia menggunakan sihir ini untuk mendapatkan seseorang yang dia suka untuk berkahwin dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah timbul perasaan dengki dan iri hati, di mana isu perbuatan sihir ini adalah sesuatu yang disebut adalah perasaan dengki dan iri hati. Jadi seperti yang baru-baru ini yang terjadi adalah mengenai, yang pertama adalah salah faham, di mana yang terjadi terhadap pendakwah yang terkenal iaitu Datuk Muhammad Kazim Ilyas, di mana beliau disahkan mengalami masalah kulit selain mengesyaki dirinya terkena sihir, iaitu sihir peluru katak yang menyebabkan beberapa bahagian badannya ditumbuhi bintik-bintik seperti belakang katak. Okey, ini adalah isu yang terbaru yang terjadi kepada salah seorang pendakwah yang bernama Ustaz Kazim Ilyas, di mana disebabkan kebencian ataupun salah faham kritikan yang diberikan oleh Datuk Kazim Ilyas ini. Jadi sesetengah masyarakat itu mensalah-ertikan statement yang diberikan oleh Ustaz Kazim Ilyas tanpa soal siasat ataupun tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi salah seorang ini telah menghantar sihir, dan Ustaz Kazim inilah telah terkenalah sihir disebabkan perbuatan orang, dan sihir itu telah pun mengakibatkan Ustaz Kazim Ilyas ini terkena penyakit peluru katak. Okey, dan seterusnya kita lihat antara perbuatan sihir yang dilakukan iaitu di atas sifat perasaan dengki melalui penyagaan. Okey, yang baru-baru ini dihebohkan mengenai Insta famous iaitu Aisyah Hijana, di mana terdapat tanah kubur dan duit shilling mainan, duit shilling iaitu yang digunakan terhadap pengamal sihir untuk mensihir Aisyah Hijana yang menyebabkan masyarakat ataupun pelanggan-pelanggan yang datang ke kedai Aisyah dikabulkan matanya, iaitu tidak nampaklah apabila mereka melihat kedai tersebut. Itu adalah salah satu penyebab perbuatan sihir. Itu adalah kesan perbuatan sihir yang dilakukan oleh para pengkhianat ataupun para yang pembenci dan iri hati ini. Okey. Jadi antara isu ini banyak sebenarnya isu-isu yang digunakan ataupun banyak punca ataupun banyak situasi-situasi yang timbullah melalui perbuatan sihir ini, daripada perniagaan tadi, daripada salah faham, daripada perhubungan rumah tangga, daripada diri sendiri dan sebagainya. Itu antara isu-isu perbuatan sihir yang patut dan sangat-sangat perlu dielakkan, dan kerana perbuatan sihir ini apabila perbuatan sihir ini sangat dilarang oleh Islam, kerana perbuatan sihir ini tidak memberikan kebaikan ataupun faedah bagi sesuatu pihak, sama ada penyihir ataupun yang disihir. Jadi perbuatan sihir ini adalah antara perbuatan yang haram di sisi Islam selain membunuh. Dan sihir ini juga boleh dikatakan masuk kepada membunuh, iaitu kerana efek yang diberikan selepas sihir itu yang terkena kepada penyihir itu, dan menyebabkan perkara-perkara yang keburukan, banyak keburukan yang berlaku. Okay. Seterusnya kita masuk kepada cara mengatasi perbuatan sihir, iaitu dari
individu, masyarakat dan negara. Okey, penjagaan ataupun cara untuk atasi perbuatan sihir yang pertama adalah melalui individu, iaitu penjagaan kendiri seperti makan tamar ajwah dan tamar Madinah, berwuduk sebelum tidur, mendirikan solat tahajud, mengamalkan solat berjemaah, dan yang lain adalah mengamalkan surah-surah ayat Al-Quran, membiasakan diri memperbanyakkan bacaan Al-Quran, dan seperti zikir-zikir seperti di dalam Al-Ma'surah dan sebagainya. Hal ini dapat menguatkan selain jasmani, rohani seseorang itu dapat kuatkan, dapat mengelakkanlah daripada disihir dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah kaedah pencegahan yang disebut di dalam hadis, iaitu yang pertama adalah tangan. Yang bermaksud dengan tangan ini segala kuasa yang ada pada seseorang ataupun pertubuhan ataupun kerajaan. Yang kedua melalui mulut, maksudnya dengan nasihat yang berkesan melalui ceramah, pengajaran, tunjuk ajar, nasihat, khutbah Jumaat, penulisan, penerbitan dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah melalui hati. Okey, itu adalah selemah-lemah iman, di mana melalui hati ini seseorang boleh meminta doa perlindungan daripada Allah untuk mengelakkan daripada perbuatan-perbuatan sihir ini. Okey, melalui ketiga-tiga kaedah tersebut adalah antara kaedah mengatasi sesuatu maksiat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana ia tetaplah relevan selama-lamanya. Akan tetapi kita tidak, walaupun diberi oleh pendarahan oleh Rasulullah, tapi kita tidak menggunakannya. Jadi antara tiga-tiga kaedah boleh diamalkan untuk mengatasi perbuatan sihir. Dan yang ketiga ialah pencegahan melalui undang-undang. Okey, pencegahan banyak maksiat yang berlaku dalam masyarakat yang telah pun diwujudkan peruntukan undang-undang bagi menuduh dan membawa orang yang melakukannya ke muka pengadilan bagi tujuan pencegahan. Undang-undang yang ada peruntukan dalam undang-undang Islam sekarang adalah seperti berhalwat, meminum minuman yang memabukkan di halayak ramai, mengajar ajaran sesat, memakan ataupun minum di halayak ramai pada bulan Ramadan, sumbasaram dan lain-lain. Malangnya kesalahan-kesalahan lain yang lebih besar dosanya daripada kesalahan-kesalahan yang disebut itu, belum ada usaha untuk memperuntukkan undang-undang bagi menghukum pelaku-pelakunya dengan tujuan pencegahan. Antara yang perlu difikirkan segera adalah undang-undang mengenai kesalahan amalan sihir. Baik tukang sihir ataupun yang bersyubhah dengan tukang sihir itu, seperti orang yang mendatangi tukang sihir dengan tujuannya untuk mendapatkan khidmat sihir daripadanya. Oleh itu perlulah ada peruntukan undang-undang yang dibolehkan oleh sistem undang-undang yang ada bagi tujuan untuk menyedarkan masyarakat Islam amnya tentang bahaya sihir, terutamanya dari segi akidah. Sekiranya dibiarkan begini tanpa undang-undang, maka suburlah amalan itu tanpa sebarang sekatan dan terdedarlah masyarakat Islam kepada terlibat dengan amalan sihir tanpa disedari. Kita dapat lihat yang berlaku banyaklah di Malaysia. Okey, sebelum diwujudkan undang-undang itu, perlulah diberi pengajaran dan pemahaman kepada umat Islam tentang sihir ini dengan jelas agar jangan semata-mata difahami sihir itu sebagai amalan khusus yang tersembunyi dan diamalkan oleh orang tertentu yang dikenali sebagai ahli sihir. Kita mengenali ahli sihir silap mata kerana dia mengaku bahawa dia ahli silap mata, akan tetapi tidak semua ahli sihir mengaku sebagai ahli sihir. Jadi janganlah kita fikir orang yang bergelar ahli sihir itu sahaja yang bersalah dari segi agama, sedangkan orang yang tidak bergelar ahli sihir itu tidak bersalah, sedangkan dia juga mengamalkan perbuatan sihir. Maka pihak wajib haruslah mengesan perbuatan sihir ini. Okey, seterusnya ialah antara cadangan yang diberikan untuk mengatasi perbuatan sihir, antaranya takzir, iaitu kesalahan ke atas pelaku sihir. Okey, di mana takzir ini, jadi melalui cadangan takzir ke atas pelaku sihir ini dari situasi undang-undang yang ada sekarang,
saya mencadangkan sekiranya boleh dijadikan undang-undang dan boleh disabitkan, maka hukuman ke atas pelaku sihir ini adalah ta'zir. Ta'zir ini adalah hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya ke atas pesalah atas budi bicaranya yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Antara hukuman yang boleh dibuat adalah yang pertama, buang daerah, dipenjarakan sekadar yang difikirkan patut, disebat dengan sebatan syarat, bukan seperti sebatan di penjara-penjara sekarang dengan kadar yang dibenarkan oleh undang-undang sedia ada. Okey, yang ketiga, yang keempat, dipastikan mereka mengikuti kursus-kursus pemulihan akidah selepas menjalani hukuman dan dipantau dengan rapi agar mereka tidak mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Okey, berikut merupakan antara cara-cara mengatasi perbuatan sihir. Akhir sekali, itu saja pencerahan ataupun pengupasan daripada kami mengenai 3 isu penyelewengan akidah yang berlaku di Malaysia dan menyeleweng daripada akidah dan ahli sunnah wal jamaah. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.